Abu dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب عزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Tidakkah kata Allah kamu melihat akan kejadian ciptaan kamu daripada nutfah, yakni daripada saripati air mani yang hina. Tiba-tiba kata Allah kamu menjadi manusia yang cukup engkar dan nerhaka kepada kami, kata Allah. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'izam wa hiya ramim. Lalu mereka membawa perumpamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau betul Tuhan kamu hebat, kalau Tuhan kamu yang disebut Maha Kuasa, maka ciptakan balik tulang belulang yang sudah hancur lulur menjadi balik seorang manusia. Qul yuhyi alladhi ansha'akum awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Maka kata Allah, wahai Muhammad, qul yuhyi alladhi ansha'akum awwal marrah, sesungguhnya beritahu kepada mereka, kami yang menciptakan makhluk termasuk manusia daripada tiada kepada ada, dan sudah tentulah amat mudah kami nak menjadikan balik manusia ataupun makhluk yang mati menjadi hidup semula. Sadaqallahul azim. Surah Yasin ayat 77, 78 dan 79. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dah mati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadrat Allah pada pagi yang mulia ini dapat kita berada dalam kuliah subuh. Mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada majlis ilmu yang kita hadir pada pagi ini. Tuan-tuan sekalian, kita tak lama lagi akan berada pada bulan Sya'ban. Hari ini berapa dah? Lah 30 lah ya, maknanya besok lah ya, hari Isnin kita berada pada bulan Sya'ban, puasa hari Isnin, dan berkebetulan pula berada satu hari bulan di bulan Sya'ban, hari Isnin, Senayan. Jadi elok sangatlah kita mengambil sunnahnya berpuasa pada hari Isnin dan memulakan Sya'ban dengan puasa ni terbaiklah ya. Memulakan dengan bulan Sya'ban ni, permulaannya dengan beribadah puasa dengan puasa sunat Isnin, dan bermakna sebulan lagi lah ya, kita nak masuk ke bulan Ramadan. Bagi orang yang beriman, persiapan mereka dah hebat dah, mantap dah tak sabar dah kita nak berada di bulan Ramadan, kerana apa dia, kemuliaannya dan kelebihannya cukup besar. Bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan keberkatan. Ini peluang kita tuan-tuan
Harap tubuh badan kita sihat dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke bulan Ramadan. Itu pun kita tak tahu sama ada diizinkan Allah ataupun tidak, wallahu alam. Yang kita dengar semalam di mana aksiden kemalangan, habis satu keluarga 5 orang. Itu di mana semalam? Di sebelah Kajang tak silap pun. 5 sekeluarga mati, ya Allah, dalam kemalangan. Ini semua kita kena ambil iktibar. Kalau sekiranya tidak diizinkan oleh Allah berada kita dalam bulan Ramadan, ertinya bulan Syaban ni kita jadikan seumpama bulan Ramadan dengan usaha yang berganda mudah-mudahan. Baik, pada pagi ini kita menyambung kitab La Tahzan ke surat 17, poin yang ke-6. Apa lagi di antara kata-kata semangat, motivasi dan juga saranan daripada Syekh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni tentang pujukan, kita nak kena pujuk hati kita, kita nak kena sentiasa merangsang diri kita sendiri apabila kita ditimpa suatu musibah ataupun dugaan ujian. Dan yang ke-6 ini, kata tuan kitab, berharaplah akan redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. 5 dah hari maghrib tu. Ya ke? 5 ya? Oh ya ke? Oh, jadi keritan tekan tak jam. Okey. Saya tulis 2 kali sini. Bila pula saya datang 2 kali sini? Tak apalah, silap saya tu. Yang kelima muka surat 16. Jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. Ni sedap juga tajuk ni, nak diulas. Jadikan kritikan tajam sebagai satu penghormatan. Ada orang yang jenis, dia ni manusia jenis kritis. Kritis ni jenis orang yang suka komplain. Dia sikit-sikit komplain, sikit-sikit mengadu, sikit-sikit komplain, kan? Bila kita sebut pasal aircon, dia komplain lah. Itu contohlah. Ini di Pasir Berdengung dulu, kan? Benda yang tak boleh bagi dia, dia nak kontra, dia nak bertentangan. Baik, apa maksud jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan? Kata tuan kita ini, Sang Pencipta dan Pemberi rezeki yang maha mulia. Bila sebut sang ni satu istilah yang diberikan pada, kalau kata makhluk ni yang hebat lah. Kalau disebut Sang Pencipta, maknanya Tuhan. Sang Pencipta maknanya Allah. Dan Pemberi rezeki yang maha mulia, Tuhan yang mencipta, yang juga yang Tuhan itulah yang memberi rezeki kepada kita, tuan-tuan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tuhan yang maha pemberi rezeki dan juga matin ni makna yang kokoh, yang kuat, yang hebat. Kerap mendapat cacian dan cercaan daripada orang-orang pandai yang tidak berakal. Orang yang dimaksudkan ini, orang yang tidak mahu menerima kebenaran. Dia tahu Abu Jahal, Abu Lahab, bukan dia tak tahu, tapi dia tak terima kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah macam mana Kristian nampak. Dia lawan. Walhal cerita kalimah alif lam lam ha ni lama dah. 1986 dulu. Daripada puak yang lawan masuk mahkamah nak menggunakan kalimah Allah di dalam aktiviti pendidikan dan keagamaan. Sedangkan di dalam Bible tak disebut pun alif lam lam ha. Tuhan itu diistilahkan God ataupun Lord, ataupun satu lagi disebut Jesus. So son of Allah, the son of Allah, anak Tuhan yang mereka yakin, iaitu Nabi Isa. Sudah tentulah di situ wujud penyengutuan. Mana mungkin Allah ada anak? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa.
Kemudian Allahus Samad, Allah tempat kita minta bantuan pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, penafian, tidak ada yang disebut lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada yang menyerupai Tuhan apa yang kita nampak di dunia ni, makhluk. Disebut dalam ayat lain, apa dia sebut? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, tidak misli, makna tidak ada benda yang kita nak jadikan sebagai satu gambaran, bayangan, contoh. Inilah kod mungkin daripada kejadian Tuhan. Mana boleh, Tuhan bukan dicipta, Tuhan yang mencipta. Jadi bila mana orang Kristian mereka dakwa bahawa mereka juga berhak untuk menggunakan kalimah Allah, baik di gereja, dalam aktiviti yang disebutkan tadi. Di sini tuan-tuan, almarhum Datuk Dr. Harudin cukup kuat menentang. Datuk Dr. Harudin tak bagi muka, langsung dia tak membenarkan sampai kematinya lah. Dia tak benarkan kalimah Allah ni diguna pakai oleh puak-puak Kristian. Ini suatu ketegasan Profesor Datuk Dr. Harudin, sebab dia ada hujah. Bayangkan kalau dibenarkan alif lam lam ha ni diguna pakai oleh puak Kristian di dalam gereja, dia boleh letak gambar Nabi Isa di salib, kemudian sama ada di atas gambar Nabi Isa tu ada alif lam lam ha, ataupun ditempelnya pada gambar itu dengan kalimah alif lam lam ha. Bayang tuan-tuan, dalam gereja kita punya jaga alif lam lam ha ni, tak bawa ke tandas, tak bawa bilik air. Kalau ini berlaku, kata Datuk Dr. Harudin, malang bagi umat Islam tuan-tuan. Sepatutnya ialah yang sedang, mungkin ada pihak-pihak, termasuklah pihak kerajaan sendiri di bawah KDN, sedang berusaha. Mudah-mudahan kita harap benda ni dihalang segera. Maknanya minta supaya digantung keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, sebab hakim yang buat pendirian itu ataupun keputusan itu adalah hakim orang Melayu. Permohonan ni dah lama dah, 1986, kan baru tuan-tuan, dan dikatakan suatu kesilapan kerajaan dulu menghalang Kristian menggunakan kalimah alif lam lam ha. La ilaha illallah. Inilah keadaan akhir zaman. Bagi dia ada pertimbangan dia dengan perlembagaan dan seumpama dengannya. Tapi bagi kita, fatwa dah jelas, muzakarah fatwa kebangsaan dah jelas dah menolak, tak membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah alif lam lam ha. Kenapa kita biarkan mahkamah mencampakkan fatwa kebangsaan? Seolah macam mahkamah mencampakkan keputusan fatwa ni bukan fatwa negeri, kebangsaan tuan-tuan. Kalau dah fatwa kebangsaan dah ditolak begitu, macam kita kata tak ada authority ke? Takkan mereka mahkamah ni tak faham ke ini fatwa kebangsaan? Kamu patut kena ambil kira, fatwa ni kata begini. Bukan calang-calang orang yang jadi pengerusi fatwa kebangsaan. Disebut sekarang muzakarah fatwa kebangsaan. Bukan orang biasa-biasa, bukan bisya-bisya. Orang kalau Ustaz Halim Din yang kamu nak campak tak ada heran. Contohlah tuan-tuan, ini datuk-datuk profesor apa semua ni hebat-hebat, PhD. Jadi seolah macam mahkamah mencampakkan fatwa yang telah dikeluarkan, diputuskan, tidak membenarkan alif lam lam ha digunakan oleh puak-puak Kristian. Cumanya ialah kita bukan maksud tak membenarkan tu maknanya kamu Kristian bah jangan duduk di sini, bukan gitu. Ertinya apa dia? Kita nak jaga, nak menghormati dan tak mahu disalahgunakan. Yang mana kalau dah nanti ada kalimah Allah dalam gereja, anak kita tak tahu ni masjid ke ya?
Apa kita nak kata? Manalah tahu, kan? Terus saya kata di dalam, di luar pun dia pun boleh letak alif lam lam ha. Cuma tak ada kubah aja. Elok dia pun sembahyang dalam gereja. Nak masuk dalam gereja tak ada masalah. Entah pergi Palestin. Sebesar-besar gereja yang ada di apa dia di Palestin. Kalau kita ziarah Palestin, yang dah pergi Palestin, kalau pergi ke tempat Nabi Allah Daud, oh dia sesaja tuan-tuan, paling besar gereja, macam-macam nampak. Dia pun letak gambar Nabi Isa disalib dan sebagainya. Artinya pun dia itu kita katakan sebagai haknya memang hak orang Islam. Cuma mereka ni sebab puak Kristian ni dia pun menyengutukan. Bukan maksud mereka tak kata Tuhan itu Allah, mereka kata Tuhan tu juga Allah. Cuma dia pun kata anak Tuhan tu ada. Tak betul. Bersalahan dengan Quran. Dan kita berhujah juga. Kenapa kamu kata Allah itu milik kamu, sedangkan dalam Bible tak ada disebut alif lam lam ha. Dalam Bible disebut God, Lord dan juga Jesus. Lalu kalau tak ada dalam Bible alif lam lam ha, kenapa kamu gatai-gatai? Kenapa kamu gatai-gatai nak bubuh nama Allah pula? Dan kalau kamu nak berimanlah kepada Tuhan kan, macam itulah. Maknanya mengesakan Allah, tidak menduakan Allah, tidak mentigakan Allah. Baik, itu di antara yang kalau kita lihat orang yang menyengutukan Allah. Mereka ni tahu tapi mereka tak menerima kebenaran. Maka apa lagi saya, anda dan kita semua sebagai manusia yang selalu terpeleset dan salah dalam hidup ini, terutama jika anda seorang yang selalu memberi, memperbaiki, mempengaruhi dan berusaha membangun, maka anda akan selalu menjumpai kritikan-kritikan yang pedas dan pahit. Mungkin pula sekali anda akan mendapat cemuhan dan hinaan daripada orang lain. Ini kita nampak dah. Bila kita yang ada idea kritis ataupun jenis orang yang kritis ni, dia selalu membangkang dan sebagainya, memanglah cemuhan, kemudian orang kata apa dia, hinaan daripada orang-orang yang memusuhi dia lah. Sebab dia tak boleh, dia kira nak membangkang aja. Maknanya itu juga, membangkang ni ada kalanya perlu check and balance. Maknanya ada buat orang kata apa dia, periksa dan seimbang. Macam parlimen umpamanya, kalau tak ada pembangkang tak boleh. Jadi kerajaan dia jadi syok sendiri tuan-tuan. Dia tak ada orang yang nak menegur. Ialah semua pak turun enggih, enggih. Kata orang Jawa enggih ni makna angguk je. Dia tak ada geling-geling, angguk. Dia tak ada geling-geling, tak ada. Dia kira pak angguk aja. Ini bahaya. Sebab itu dalam kerajaan mana pun di seluruh dunia ni, dia kena ada yang jenis duk kritik ni. Tapi kritik yang macam mana? Kritik yang membangun. Ini yang kita nak. Dia menegur benda ni okey, macam ni tak boleh, yang ni tak boleh. Bukan tak boleh semua. Tapi adalah orang kata apa dia punya rasional dia. Ya, orang kata apa dia, kemunasabahannya, bukan kemunasarawakan, munasabah. Dia ada munasabah dia. Dia kata gini-gini. Contohlah ini nanti Ustaz lain macam pula nada Ustaz lain ni. Tak, sama je. Contohnya kan, denda yang langgar SOP 10,000 tuan-tuan. Ada yang menegur. Macam mana 10,000? Kan kemarin semalam report, laporan menyatakan berapa? 300 orang hak kena 10,000. Kita nak keluar 1,000 pun tak mampu. Hak kesalahan yang besar, kita ambil gini, kesalahan dosa-dosa besar di mahkamah syariah, berapa denda mereka tuan-tuan? Kita ambil kesalahan dosa besar, bukan dosa kecil. Zina berkedudukan, berapa agak di mahkamah syariah? Mana cecah 10,000 tuan-tuan? Tak sampai. Oh, kalau dah mahkamah syariah punya denda tak sampai 10,000 dosa besar, langgar SOP, mereka balun 10,000. Ada suara yang menyatakan patut ke kita bagi 10,000 mereka punya denda, cukup 1,000 tu pun kita tak mampu nak bayar kan. Jadi ini antaranya lah contoh, banyak lagi lah. Itu kalau kita nak ambil orang yang
Yang kritik ni kritik yang membina, membantu. Ada yang mendengar, makna pihak kerajaan dengar, oh, kita kena lihat semak balik, ya, tak boleh ni gini. Dia ada, dia punya manfaat dia. Tapi biasalah, kadang-kadang orang yang kritik ni macam tu disebut tadilah, dia pula dihina, dipulau, ya, dicemuh. Contohlah dalam syarat masjid surau, katakanlah ada pula salah seorang JJK tak setuju tahun ni kita buat iftar di surau sebab takut kan SOP lah macam-macam kita ni. Jadi salah seorang JJK kata tahun ni kita tak payah buat iftar untuk berbuka puasa, yang bolehnya kita tarawih. Contohlah, dia bagi pandangan tu bagi, yalah, seluruh JJK ingat, dia ni mengkritik sesaja, tak ada sesaja. Yang lain pakai setuju, udah biarlah lantak ni seorang, semua dah setuju, kita ikut ramai. Itu biasa kan. Tapi pandangan dia tu maknanya kadang-kadang ada juga yang kita boleh terima, dia juga nanti takut iftar nanti ramai pula, dah jadi macam tahun-tahun yang dulu, sebelum Covid. Dan akhirnya dia tu kadang-kadang mula orang pandang serong dan macam-macam, dia ni manjang je membangkang. Nampak? Manjang je membangkang. Tapi ada kalanya bagus sebab dia punya pandangan. Contoh bajet, okey tahun ni bajet surau masjid gini. Oi, tak boleh mahal ni. Apa pula kita ambil yang murah-murah dah lah. Kan? Boleh pakai hak yang lama pakai. Apa nak berganti baru? Contoh kapet lah katakan. Kita kata kapet ni kena ganti ni. Kan? Banyak yang kata elok lah kita ganti. Kalau sujud pun dah resdung. Kan? Sujud dia bersin. Sujud bersin. AJK kata gantilah. Ada AJK yang lama kata seorang, kita biarlah, boleh pakai lagi, kesian pula. Kapet kan orang wakaf. Orang tu wakaf, dia kata biar sampai hancur kapet ni, baru ganti baru. Oh jenuh sampai hancur. Dah penuh lubang hidung, tuan-tuan, habuk dan macam-macam. Tak boleh lah yang wakaf tu kira dah hak dia. Orang lain pun nak juga manfaat wakaf, nak juga berwakaf. Contohlah, ada macam tu, pro and con, dan ada kontra. Biasa, bila ada pro, ada kontra. Sebenarnya itu bagus, kan? Dalam ramai-ramai anak kita 10 orang, kita letakkan dia seorang ni macam kita kata membangkang, kontra. Yang lain semua dah akademik, seorang hafal Quran. Contohlah, hafal Quran ni kita kata macam kontra. Jadi mana abang ke kakak ke yang tak semayang, yang lambat semayang, yang malas nak semayang, adik dia yang hafal Quran ni, nampak? Along tak semayang lagi. Contoh, bagus. Tapi kalau semua dah jenis 10 orang tak semayang dah ke, dengan mak dengan bapak pun tak semayang, siapa nak menegur tuan? Nak pergi surau tidak, nak pergi masjid tidak. Kot kalau masjid ditegur juga oleh ustaz umpama kuliah. Tapi tak ada, 10 orang ni seronok, subuh, lebuh, habis semua. Pukul 9 bangun-bangun, roti canai 18 keping, tuan-tuan. Itu contohlah. Ini antaranya, kita tak boleh semua, ada seorang juga yang boleh menegur. Supaya lambat sikit, ada anak kita, dia bagus nampak dia menegur. Bahkan dia kejut pula, bangun subuh ni. Dia jadi macam, itu umpamanya lah. Dan disebut di bawah itu, perenggan yang kedua, mereka tidak akan pernah diam mengkritik anda sebelum anda masuk ke dalam liang lahat, menaiki tangga ke langit dan berpisah dengan mereka. Adapun bila anda masih berada di tengah-tengah mereka, maka akan selalu ada perbuatan mereka yang membuat anda bersedih dan menitiskan air mata, mengalirkan darah kematian anda dan mengusik ketenangan anda. Sampai peringkat gitulah, ya. Artinya orang yang menjadi satu yang pengkritik, satu yang dikritik. Kedua-dua ni kena sabar. Pengkritik pun kena sabar, yang dikritik patah lagi lah. Biasa kita payah, tuan-tuan, nak menerima kritikan ni, ya Allah, artinya teguran lah. Benda salah, tapi kita jenis tak boleh. Kalau orang tegur kita, tu yang kita takut masuk diri saya lah, tuan-tuan. Kadang kan, bukan kita kata ustaz tak ada salah, lagi banyak salah. Orang tegur, senang kadang-kadang kita nak terima. Kamu tegur aku, kamu takkan tak tahu aku. Gitulah kan. Dia jadi ego, tuan-tuan. Dia jadi, tak boleh tegur. Ni kita takut tegur.
Baik itu mana yang salah? Cuma cara menegur tu adalah cara. Dengan tengah-tengah orang ramai kan, imam katalah ada benda yang dia tak ni, tak boleh tegur depan-depan dia, kecuali kalau dalam bacaan dia salah, yang tu tegur cara lain kan. Dia lupa umpama bacaan, kita belakang makmum ingat, kita tegur surah sajadah umpama ya. Jadi tegur tu ada cara dia. Contoh Bilal, kita dengar dah lama dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jadi tak habis-habis. Dia bukan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak negur ni kadang-kadang aku tegur aku takut aku pun tak betul, takut aku tegur ni benda iya ke tak betul, udah kita pun tak yakin. Tapi yang menegur tu maknanya dia kena ada ilmu lah. Jangan yang menegur tu dia lagi teruk, mana pula kamu negur aku, padahal kamu punya Fatihah pun jiratal laji nangam-ngam. Ini Fatihah orang nak menegur tak kena lah. Makna orang yang menegur Fatihah tak betul, dia lebih baik Fatihah daripada orang yang nak ditegur. Begitu juga tadi, kalau dia dengar azan tu tak apa nak cantik ya, dia punya dia bunyi dia kena orang yang lebih arif daripada orang yang nak ditegur, gitulah. Dia punya macam tu. Artinya kita nak tegur tu, kita satunya ada ilmu, kemudian ada dia punya orang kata approach, pendekatan dia, tak boleh kita tegur tambah lagi lah. Kalau kita kadang-kadang dah berusia ni, umur kita ni dah tua tuan-tuan, memang cukup sensitif, betul. Tegur sikit ni, tengok 10 tahun tak datang dah suruh tuan. Jangan umur-umur macam kita ni, janganlah kan. Silap sikit kalau ni taubat aku tak mari. Sanggup dia pergi tu, suruh jauh tak apa. Dia pergi mana? Suruh Penggalan Peguh tu. Haru. Tu contoh. Dia tak boleh aku taubat aku tak pergi surau ni. Semua profesor cendekiawan belaka ni, semua tak betul. Kita boleh tegur tuan, tapi tengoklah ada cara dia, ada kita boleh cara psycho macam Sayyidina Hasan Husin. Bila tengok satu orang yang ambil wuduk tak apa nak cantik, tak apa nak betul, dia tak tegur direct. Baik, katanya Hasan Husin gini, jom kita buat macam ambil wuduk salah. Bila mana dia ambil wuduk, kita ambil wuduk dekat dia, kemudian kita macam bertengkar lah, buat-buat. Kemudian kebetulan memang orang tuan wuduk dia memang dah lama diperhati tak betul. Ada ingat lagi saya duduk di Bandar Baru Sungai Buloh dulu di Selangor. Dia ambil wuduk kaki dulu. Allah tuan-tuan, orang tegur mana boleh kaki dulu, ke muka kan, muka. Faghsilu wujuha idza daripada awal, idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Surah Al-Maidah. Apabila kamu nak sembahyang, kata Allah sebut faghsilu, ghasal maksudnya basuh. Faghsilu wujuhakum, wujuh ni wajah, muka dulu. Dia tiba-tiba kaki, dia kata aku tahu pula. Lepas tu dia ambil telinga pula, muka last sekali. Orang tegur dia, dia tak peduli, dia kata aku betul. Tak tahulah, mungkin tak betul lah orang dia macam tu kan, dia tak waras lah kot. Jadi orang macam tu. Jadi saya Hasan Husin buat macam tak betul. Orang apa hal kau mau bergaduh? Apa hal kau mau bergaduh? Kau mau ni ambil wuduk pun bergaduh kan. Jadi Hasan Husin kata okey macam ni, ambil wuduk kita macam ni. Orang tu pun tengok, rupanya aku yang tak betul selama ni. Jadi dia tersentak, makna automatik. Akhirnya dia malu sendiri, tak disuruh pun ambil wuduk yang betul tadi. Hasan Husin cuma menunjukkan wuduk yang sebenar gini. Secara tak langsung dia jadi menegur. Ini pun juga kritik yang membina lah kita kata. Jadi macam-macam lah bab yang disebutkan tadi kita tak boleh menegur dan kita tak boleh ditegur. Dan kalau tak menegur sampai bila-bila, salah. Sebab dia ingat dia betul. Macam tu juga kan, Ustaz tegurlah saya Ustaz kalau saya tak betul kan. Imam pun gitu juga, kata pada Bilal kalau saya tak betul tegurlah Bilal kan. Tapi janganlah sampai dua-dua pula tak betul. Dah imam tak betul, Bilal tak betul, sudah tak ada siapa yang menegur. Dia kena ada yang nak menegur benda yang tak betul. Contoh sujud kaki
Kaki kita tidak tidak dibengkokkan. Kan kita sujud ada 7 anggota. Daripada dahi, hidung tu sunat, dahi, kemudian kedua tapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua kaki tu nak dikelepekkan, maknanya macam keadaan sujud juga. Tapi ada setengah dia tegak gitu. Tuan-tuan, kalau ikutkan cara sujud macam tu tak sah. Jangan main. Ada perhatikan di belakang. Tapi itulah, bukan kata tuan-tuan nak menegur takut. Saya kadang pun nak menegur takut. Takut kau sudah. Lu siapa? Gua siapa? Oh, sudah tuan-tuan. Pula ni musim pakai mahnya. Dia bukan kenal ustaz di belakang. Ustaz pun cuit. Gitu tak ni. Kan? Lu siapa? Kan? Buka emas baru dia tahu. Tak maaf ustaz. Tu kuat manalah tahu kan. Tapi kadang-kadang ada baru ni di Meru semayang subuh, dia punya goyang badan, la ilaha illallah. Wahai goyang macam ini, goyang baca Fatihah dia. Bukan kata goyang sikit. Kalau tuan-tuan dengar Ustaz Azhar Idrus, goyang yang sedikit dimaafkan. Goyang yang sedikit, tunjuklah kan, senang. Gini, Sami Allahu liman hamidah, sikit dimaafkan. Tapi Sami Allahu liman hamidah, apa hal opini iktidal? Yang ni pergerakan yang banyak dan besar, maka boleh batal sebab lebih daripada 3 kali. Yang saktawan ni di depan ini kata apa hal ni opini? Cumanya kita tengok bukan umur 30 tahun, umur baru dalam 12 tahun 13 tahun, maknanya budak lagi lah kan. Tapi cara dia gini apa hal dah macam senaman. Itu contohlah ya. Jadi macam mana pun maknanya mak bapak nak kena perhatikanlah anak-anak semayang kan? Kena tengok semayang. Kalau benda macam tu yang dibuat, sudah habis ke masa ni? Masa baru mula ni 7.20 lagi 10 minit lah. Okey, 10 minit lagi. Sebelum start lagi mukadimah baru ni. Ertinya menegur tadi. Kalau benda tu salah, tetap salah. Kita tak boleh kata benda tu betul. Tapi kita kena terimalah hakikat dia tadi. Memanglah pedih, memang pedih. Yang ditegur tu lah, maknanya kalau dia boleh terima, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak boleh menerima, yang ni lah ya, yang disebutkan tadi, boleh kadang-kadang sampai bergaduh dan macam-macam hal lah. Nampak mengalirkan darah, kematian dan mengusik ketenangan. Yalah, kita seronok orang tegur. Aku ingat dah betul dah, benda rupanya tak betul. Perlu diingat, kata tuan kita ini juga, orang yang duduk di atas tanah tidak akan pernah jatuh, dan manusia tidak akan pernah menendang anjing yang sudah mati. Ini perumpamaan. Adapun mereka marah dan kesal kepada kita ataupun kepada anda adalah kerana mungkin anda mengungguli mereka dalam hal kebaikan, keilmuan, tidak tanduk ataupun harta. Jelasnya anda di mata mereka adalah orang yang berdosa yang tidak terampun, sampai kita semua melepaskan semua kurnia dan nikmat Allah yang ada pada diri kita, atau sampai kita meninggalkan semua sifat terpuji dan nilai-nilai luhur yang selama ini anda pegang teguh, dan menjadi orang yang bodoh, pandir tadi, tolol adalah yang mereka inginkan pada diri anda. Jadi jangan sampai kita ni ya, bila mana kita rasa kita betul semua, sebenarnya kita tadi sampai disebut pandir, bodoh, tolol, semua ada ni. Ini bukan mencarut ni. Ini kata-kata bahasa Melayu kita lah, menunjukkan kejahilan lah. Kenapa kita nak kekal dalam keadaan terus kejahilan? Sebab antaranya apa dia? Sebab kita orang kaya, tak boleh ditegur. Kalau kita kaya ukuran, tak ada siapa yang boleh kritik, tak boleh tegur aku, itu sombong namanya. Macam Fir'aun, mana berani orang tegur? Nabi Musa je berani nak tegur. Tapi apa yang Nabi Musa dapat? Nampak? Akhirnya dimusuhi oleh Fir'aun, sehingga nak bunuh Nabi Musa alaihissalam. Itu cerita Nabi Musa tu dibesar di istana Fir'aun, tuan-tuan. Daripada kecil Nabi Musa hidup di dalam kehidupan istana yang hebat. Tapi hati Nabi Musa, hati Tuhan, hati Allah. Maknanya Nabi Musa tetap
dia sebagai seorang rasul, walaupun dibesarkan di istana. Tuan-tuan, istana ni kita dengar pun seronok dah istana. Orang yang duduk dalam istana lagilah makan semua tukang masak, ya Allah. Takkan tukang masak standard kelas D, tuan-tuan. Mesti mereka ambil istana tukang masak yang tip-top punya, makan apa semua. Jenis garam tak pernah silap, tuan-tuan. Jenis garam punya sukatan dia takkan terlebih nak mampu. Oh tuan-tuan, murka tuanku jangan main, tuan-tuan. Dia lemparnya pinggan, apa nak kata? Kamu makanlah sendiri yang makan ni, masin apa semua mereka jaga semua jenis makanan. Ada yang menceritakan, Allah alam betul lah kot, yang kata duduk istana minum mereka pun air Evian, tuan-tuan. Air mahal tu Evian, air gunung. Berapa ringgit sebetul yang kopi ni? Ini apa barang ala Fonte, bunyi pun ala Fonte macam tu kentang kontin, tuan-tuan. Evian ni besar kopi ni je RM5 tak sedap sebotol, tapi memang sedap. Sedap, tuan-tuan. Evian ni sedap. Gau pun sedap, tapi Evian dia sedap. Zam-zam tu tak apalah, kita tahulah ni kelebihan. Evian ada istana minum Evian, kan? Yalah, mereka ada duit, tak apalah nak ceritanya. Tak salah lah maknanya, tapi ceritanya macam tu, ya. Bila mana tadi tukang masak dan semua yang kelas-kelasnya. So kita nampak, bila kadang-kadang kita jadi orang yang ada kuasa, orang yang kaya apa semua, kita payah nak ditegur. Rupanya orang itu adalah orang yang rugi sebenarnya. Maka disebutkan tadi, kita seolah meninggalkan semua sifat-sifat terpuji yang sepatutnya kita kekalkan. Kenapa? Sebab budaya ditegur dan menegur ni bagus, sifat yang baik sebenarnya, menegur dan ditegur. Cuma tadilah hati kita yang kita tak boleh terima, sebab keegoan kita. Kita kata tadi apa dia, antara kita ni orang yang excellent, yang hebat cemerlang, mana mungkin ada orang yang boleh nak menegur aku. So bukan orang yang patutnya kamu tegur. Begitulah kita rasa macam tu. Oleh sebab itu waspadalah terhadap apa yang mereka katakan. Kuatkan jiwa untuk mendengar kritikan. Nampak? Kuatkan jiwa untuk mendengar suatu kritikan ataupun teguran. Bila mana orang menegur kita, kena kuat. Jangan balas dengan orang kata muka masam, berpaling. Contoh kita tengok Nabi. Bila Nabi berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum ni Bilal yang kedua yang Nabi lantik setelah mana dia Bilal bin Rabah. Macam mana Abdullah bin Ummi Maktum dia nak menentukan waktu dah masuk sedangkan mata buta. Tapi Allah punya kuasa, tuan-tuan, nampak? Kalau mata tak boleh tengok ni, masa dulu mana ada jam macam ni, mana ada jam kita ni, tuan-tuan, nak menentukan masa waktu macam mana. Sekarang ni bunyi tadi yang nampak tet, padahal tak ada kena-mengena pun dengan waktu syuruk, belum lagi tu, tapi dah bunyi dah. Kejap-kejap ada lah masa-masa dia bunyi, tak tahu masa yang tet tu bunyi, tak tahu apa benda. Dulu saya ingatkan bom, udah nak meletup ke bom ni bunyi macam bom. Kita tengok sekarang ni semua canggih dah, alam ada. Kita tak bangun tahajud nampak sangat lah, kunci alam pukul 4.30, pukul 5.30 macam tadi pagi. Jadi kita ada alat. Tapi di zaman Rasulullah nak menentukan waktu solat masuk ni berpandukan matahari, bayang-bayang matahari gini-gini. Abdullah bin Ummi Maktum buta, tapi macam mana dia boleh azan? Hebat, Allah bagi kuasa. Yang kedua, Abdullah bin Ummi Maktum ini dia dihantar oleh Rasulullah bersama dengan Mus'ab bin Umair hijrah ke Yathrib. Manusia ataupun orang yang beriman ni paling awal hijrah. Nabi tak hijrah lagi, yang lain. Tapi dua orang ni pergi dulu. Apa tujuan? Mus'ab ni muqri maksud dia orang yang pandai baca Quran. Pergi ke Yathrib, ajar orang-orang Madinah Yathrib dengan Quran, termasuk Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, cerita Abdullah bin Ummi Maktum. Dia lahir ni, tuan-tuan, daripada kecil lagi dah buta. Mak dia lahir, dia ni kecil lagi dah buta.
Dia bukan kerana aksiden ke kemalangan, tertusuk garpu macam Piramli dah, bukan cara tu. Dia lahir je dah buta dah, Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi dah waktu itu ada benda-benda yang dia nak menanya Rasulullah. Waktu tu Nabi pula sibuk mesyuarat, meeting bersama dengan pembesar-pembesar Arab Quraisy. Ada hal lah, ni cerita di Mekah. Jadi bila nak tanya ni benda-benda agama, lalu ketika itu Nabi berpaling. Bila Nabi berpaling tu maknanya Nabi macam nantilah, bukan Nabi tak nak layan, nantilah aku sibuk lah, macam tu lah, aku tengah mesyuarat ni, yang kau mau kejap-kejap inilah pun nak menanya itu ni, ya Allah. Itu contoh lah tuan-tuan. Kadang-kadang benda ni bukan kata Nabi macam tu, yang kita lagi lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita bawa kereta, kadang-kadang kita itu kejap-kejap itulah nak nanya macam-macam hal. Pun Ustaz ada soalan nak nanya lah Ustaz. Minta maaf lah apa dia, saya ni kalau ni boleh WhatsApp. Ustaz saya WhatsApp saya tak nak, saya nak bercakap direct. Kau mau kejap dah aku. Memang berlaku tuan-tuan. Kita ada hal gitu gini, dia nak juga jawapan tu kira terus dengan telefon. Dia tak nak WhatsApp. Kalau kita kata WhatsApp jugalah, jangan saya ada. Tengok kalau dia kata ustaz ni apa, orang tanya soalan nampak nyombong. Ya. Kadang bukan soalan apa, dia tanya hukum boleh kata pun tidak. Kita jawablah tidak. Ustaz, nyombong menuh, jawapan pendek sangat. La ilaha illallah. Dah kamu nak jawapan sama ada hukum haram ataupun halal. Halal atau kita jawab haram. Itu je jawapan. Iyalah, mungkin kita kena begini senang. Anggap mungkin ustaz ada program ataupun ada urusan itu ni. Boleh dia jawab hukum haram. Cukup dah berdebut. Dia nak kalau boleh, saya dengan ini nak menyatakan bahawa merujuk kepada kitab gini muka surat 20 yang dikarang oleh Al-Fadil, menyatakan bahawa hukum adalah haram. Walau bagaimana, jenuh tuan-tuan nak menaik satu-satu. Kan? Kita faham, haram. Mungkin ustaz dalam keadaan yang sibuk. Ada setengah ada orang, dia tak puas hati. Dia kata, jawab pendek-pendek je. Dia jadi isu tuan-tuan. Itu kadang-kadang risau. Macam-macam hal. Kan? Yang contoh, ustaz, kentut batal tak puasa? Kita jawab, tak batal. Dah lah. Takkan pendek Ustaz, tak batal. Hurailah sikit. Nak hurai macam mana? Nak hurai kena datang kuliah lah, barulah kita sedap ngaji. Kan kita senang. Ustaz, korek hidung batal ke tidak puasa? Kita jawab tak batal. Okeylah, patut-patut. Syukur alhamdulillah tak boleh tak batal. Tapi kadang-kadang setengah ada nak dia punya detail dia. Baik, apa hujah, apa kitab dia? Dalam mazhab Syafi'i apa kata? Dalam mazhab Hanafi, banyak pula cerita dia tuan-tuan. Nak dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, cukuplah kita sekadar kata tak batal korek hidung. Dah kan? Itu je lah. Ustaz, syukran. Dah, kita pun faham dah. Terima kasih. Tapi kadang-kadang ada tak puas hati. Dia nak apa di antaranya sebab kan yang kata tak boleh ni ataupun yang kata boleh ni. Ni nak puasa ni macam-macam soalan. Ustaz, derma darah boleh tak? Derma darah, tuan. Derma darah makruh. Dia tak batal puasa, makruh. Cumanya kalau sekira hospital memerlukan darah kritikal, pada ketika itu hilang hukum makruh. Nampak? Hilang hukum makruh. Maknanya harus. Sebab makruh ni kan dibenci. Makna benda yang kita buat tak dapat pahala. Tapi kalau sekiranya keperluan hospital untuk darah pesakit kurang darah, sikit je dengan berapa panggil pint je. Pint. Tinggal berapa pint je lagi ni di ketika itu kita pergi derma darah hilang jadi makruh. Hilang makruh. Maknanya harus. Kan? Bahkan pahala lah. Kita dapat bantu orang yang dalam keadaan kecemasan dan sebagainya. Yang tu dia punya nak kena jelaskan lah kan. Tapi kalau buat batal, sah batal, yang tu senang. Sah dah. Kan? Kita batal. Cuma kalau nak lanjut yang itu kena belajar. Sebab bila bertanya ni kita ambil yang mudah-mudah je. Kita pun kena terima lah. Itu jawapan yang diberi. Yang penting ada jawapan. Alhamdulillah. Baik. Oleh sebab itu tadi, maka kita kena waspada, kena kuatkan jiwa dengan kritikan, cemuhan dan hinaan mereka. Bersikaplah laksana bongkah batu, tetap kukuh berdiri meskipun diterpa butiran-butiran salji yang menderanya setiap saat, dan ia justru semakin kukuh kerana ini perumpamaan. Sebab tuan kita ni dia ahli
kira ahli sastra, dia seni, sastra Arab hebat. Jadi menggunakan ayat-ayat yang bunga-bunga lah. Berartinya seumpama tadi bongkahan batu jatuh titik dera lah maksud dia. Kesian batu kena titik air hujan tuntam, tapi rupanya lagi kuat dia punya keadaan batu tu. Artinya maksud daripada apa yang disebut perumpamaan tadi, jika kita merasa terusik dan terpengaruh untuk mengotori dan mencemarkan kehidupan anda. Mana tadi? Artinya jika anda merasa terusik dan terpengaruh oleh kritikan atau cemohan mereka, berarti anda telah meluluskan keinginan mereka untuk mengotori dan mencemarkan kehidupan anda. Jadi kalau sekiranya kita orang kata apa dia macam terasa dengan orang punya teguran dan apa dia kritikan tadi, artinya kita seolah macam mengiyakan keinginan untuk mengotori dan mencemarkan kehidupan. Jadi orang yang menegur tu ada tujuan yang baik. Maknanya kita kena terima. Tapi kalau kita tolak, kita tak terima, artinya kita nak membiarkan diri kita dalam keadaan yang sentiasa kotor, dalam keadaan sentiasa salah dan seumpamanya. Padahal yang terbaik adalah menjawab atau tindak balas kritikan mereka dengan menunjukkan akhlak yang baik. Ini maksud penghormatan tadi. Jadikan kritikan tajam tu sebagai penghormatan. Kita kena terima. Dan kita tahu benda tak betul, benda salah. Tak, walaupun yang menegur tu budak lagi, kita pula yang orang tua tadi, kita kata aku makan garam daripada kamu, kira-kira garam aja. Bukan masalah benda ni garam. Istilah perumpamaan itu ada benda yang kita boleh pakai, ada benda yang tak ada. Terlepas ilmu ni tuan-tuan, kita nampak orang yang lebih muda menegur kita, dia tahu, kita kena terima. Yang menegur ni mengaji di Azhar mesti umpama. Kita pula mengaji gitu je, celum-celam. Kadang-kadang seminggu datang, kadang-kadang setahun tak datang. Kita pula rasa macam duduk di Universiti Azhar pula. Jangan tegur aku. Aku ni atas sikit Syekh Azhar. Atas sikit daripada Syekhul Azhar. Tak boleh macam tu. Kita kena tengok, walaupun kita tua, dia muda daripada kita. Istilah tadi makan garam tak kena lah. Sebab yang menegur tu orang yang ada ilmu. Jadi tak bolehlah kita jadi sebut umpama macam tadi lah, orang yang belagak sombong macam Firaun. Mana kena terima sebab penghormatan. Sebenarnya orang yang negur tadi itu dia nak memberi satu apa dia orang kata penambahbaikan di dalam amalan, ibadat dan sebagainya. Dan bila mana yang ditegur tadi kita kena terima. Abaikan saja mereka dan jangan anda merasa tertekan oleh setiap angkara mereka untuk menjatuhkan anda. Padahal bukanlah dia ni nak menjatuhkan. Kita kena husnuzan, dia ni nak memperbaiki kita punya kualiti ibadat dan sebagainya. Sebab kritikan mereka yang menyakitkan itu pada hakikatnya merupakan ungkapan penghormatan untuk anda. Maknanya dia sebenarnya sayang kita sebenarnya. Teguran itu sebenarnya menandakan sayang. Macam kita kata, bila Allah uji hambanya, tanda Allah sayang. Bila Allah tak uji, yang tu faham-faham tuan-tuan. Orang yang Allah uji ni tak ada Allah sayang. Rasul Nabi apa yang tak diuji, yang kita dengar nak maghrib, kuliah maghrib sebelum ni. Sebelum berlakunya peristiwa Isra' wa Mi'raj, berbagai-bagai dugaan ujian, kematiannya, kemudian boikot ekonomi Rasulullah. Ujian ni tanda Allah sayang. Macam tu juga bila orang menegur kita ni, maksudnya Allah apa ditanda orang tu sayang pada kita. Bukan maksud dia menghina. Sebab kritikan mereka yang menyakitkan itu pada hakikatnya merupakan ungkapan penghormatan untuk anda, yakni semakin tinggi darjat dan posisi yang anda duduki, maka akan semakin pedas pula kritikan itu. Orang yang ditegur selalu, contoh kerja, bila mana kita ditegur dalam hal pekerjaan, baik di ofis ke di kilang, sebenarnya itu baik untuk kita. Kita dapat memperbetulkan diri kita satu yang tak betul. Yang kedua, orang macam ni mudah naik pangkat. Sebab dia sentiasa dibina kehidupan dia. Kerjanya sentiasa diperbetulkan. Daripada dia kurang mahir, akhirnya jadi pekerja yang mahir. Sebab dia sentiasa mendapat suatu arahan, mendapat satu kritikan ataupun teguran daripada orang yang lebih baik daripada dia lah. Yang menegur tu supervisor, yang menegur tu engineer. Eloklah.
Kan? Lama-lama kita dapat belajar. Okey, ni. Oh, tak betul ni. Kamu kena buat macam ni. Kita kena terima. Orang macam ni biasanya dia lebih cepat naik, tuan-tuan. Sukses. Maknanya nak berjaya, dia begitu. Kena bersedia untuk dikritik. Walaupun pedas tadi. Anda tidak akan mampu menutup mulut mereka dan menahan gerakan lidah mereka. Kita tak mampu. Dia nak ngata kita. Contoh orang fitnah kita. Kita nak buat macam mana, tuan? Orang fitnah kita ni macam-macam. Kita nak tutup mulut kita, tak boleh. Sebab mulut masing-masing. Yang penting, bila mana orang fitnah tadi, kita ada hujah dia. Tak apalah. Satunya kita kata akhir zaman ni memang hebat fitnah berlaku. Siang dan malam. Siang dan malam, tuan-tuan. Contoh kita nampak sekarang ni. Ialah, bila jadi kerajaan, tuan-tuan. Perikatan Nasional. Memanglah. Orang nak bantai aja. Orang nak bantai aja. Apa hal ni? Kan ada ulama-ulama, alim ulama dalam kerajaan sekarang. Jadi menteri, jadi timbalan menteri. Hal kalimah Allah tak boleh selesai. Nampak? Yang tersepit siapa dia? Bulan. Lambang bunga raya, lambang kerih, demo dah. Itu demo punya dulu. Kita nampak? Orang kritik, nampak? Tok Lebih kan ramai. Nampak dah, Tok Lebih. Tersepit, tuan-tuan. Apa-apa hal dia kita nampak? 355 mana? 355 mana? Takkan jadi buku 3 kali 5. Ya Allah, tuan-tuan. Kita dengar pun sakit hati kadang. Kau nak sangat kuasa. RUU 355 mana, weh? Mana kes adib mana? Komo dulu bukan main. Nampak? Dah komo dulu. Komo dah jadi kerajaan. Takkan tak ada kuasa ke? Oh, jenuh, tuan-tuan. Tersepit. Macam-macam hal. Kan? Macam-macam hal. Masuklah ni. Ada yang dah cakap, kerajaan Islam lagi tinggi denda. Patutnya lagi rendah. 10,000 ni melantak. Macam-macam. Ini ada orang yang mengkritik macam-macam. Dan bukan mengkritik itu nak membina, tapi lebih kepada sifat nak memfitnah Allah. Yang ni takut, tuan-tuan. Lebih sifatnya nak memfitnah. Fitnah alim ulama. Ini kita tak boleh nak kata apa, tuan-tuan. Tambah pula zaman hari ni, zaman handphone viral. Sekejap je. Kita pula mudah terpengaruh. Tak tabayun dulu dah. Kita dengar tabayun pun tak tahu apa benda tabayun. Tibayun adalah, aku dengar lah. Itu tibai, tabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kan itu ayat surah Al-Hujurat, ayat yang ke-6. Tabayun maknanya kita kena nak kena selidik dulu, nak kena tengok siapa yang bawa cerita, daripada mana datang. Kan boleh bulat-bulat. Sayang, semayang dah 30 tahun, tuan-tuan. Ulang alik masjid, tapi tak buat tabayun. Ni maksud dia diterima bulat-bulat benda fitnah Allah. Habis dia punya amalan ni yang kita takut. Bukan senang nak habis pahala, tuan-tuan. Macam juga Abang Jad ni. Abang Jad ni dia pergi Mekah umrah. Kan baru tahun lepas, 2 tahun lepas pergi umrah. Tiba-tiba dia kata nak keluar daripada Islam, tuan-tuan. La ilaha illallah. Dipujuklah sekarang ni Menteri Agama, Bang Jad. Oh, Bang Jad. Nama Muhammad, bukan Nur, Muhammad Syajjad. Pergilah. Jais dah panggil tu pergi. Kan dah waran keluar dah, waran tangkap. Dia dah kata dah, dia kata kalau macam ni aku tak nak dalam Islam. Aku tak sih, aku tak embuh. Tak sih orang Kelantan, tak embuh orang Terengganu. Orang Perak tak sih. Aku tak sih dalam Islam. Apa hal Jais buat perangai kopi ni? Bila mana nak didakwa, dia kata begitu. Lebih baik aku keluar Islam. Tuan-tuan, sayang, tuan-tuan. Yang disebut ni, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa habitat a'malukum fid dunya wal akhirah, kata Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi, orang ni tiba-tiba dia keluar Islam, murtad, riddah. Wa may yartadid minkum fayamut, dan ketika itu mati, kata Allah. Tak sempat dia nak balik pada Islam, tak sempat nak bertaubat. Fayamut, kata Allah, fahabitat a'malukum fid dunya wal akhir. Dia punya pahala amalan dulu habis, kata Allah, kosong. Tuan, wa'alaikumsalam. Sampai Allah bagi satu amaran yang cukup keras. Ini orang ni sayang, tuan-tuan, baru buat umrah. Nampak sangat umrah dia diterima ataupun tidak.
Sebab dia buat benda yang tak elok. Pergi ke tempat orang perempuan dalam Masjid Nabawi apa hal? Pergi tandai orang perempuan apa hal? Kan? Sedangkan dia lelaki. Itu cerita Abang Jad. Dan ini ujian bagi dia. Dan bila dia declare kata dia bukan Islam, habis. Segala amalan baik, amalan zakat, sedekah, duit banyak tu, wakaf itu ini, habis. Umrah, kemudian sembahyang. Ni kita takut ni. Macam tu juga kita termakan fitnah, kita terpengaruh dengan fitnah, takut habis kita punya amalan. Maka kita tak dapat menutup mulut orang yang nak mengkritik, nak kutuk kita dan macam-macam. Yang anda mampu adalah hanya mengubur dalam setiap kritikan mereka, mengkuburkan ni, menanam. Maknanya tanam je lah. Dengar, kita tak boleh terima, kita tanam. Dan bersikap acuh tak acuh terhadap mereka. Dan cukup mengomentari, komen lah, maksud dia sentiasa macam tadi lah, mengkritik, mengomen setiap perkataan mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Qul mutu bi ghaizikum, katakanlah matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Allah suruh redakan kemarahan, makna lenyapkan kemarahan, dalam surah Ali Imran ayat 119, last kali akhir. Bahkan kita juga dapat melawan perkataan mereka yang buruk dengan diam 1000 bahasa, dengan cara yang memperbaiki akhlak dan meluruskan setiap kesalahan kita. Kalau sekiranya orang yang kutuk, kritik, yang mengata kita itu memang niat jahat, kita sabar. Itu maksud dia, kita sabar. Dan bila kita ingin diterima oleh semua pihak, dicintai oleh semua orang dan terhindar daripada cela, bererti anda telah menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi dan mengangankan sesuatu yang terlalu jauh untuk diwujud. Jadi intinya, kalau kita kata itu yang terbaik untuk kita, maka kita rasa syukur. Ada orang yang mencintai tadi, menyayangi kita, sebab itu ditegur, sebab itu dia mengata kita. Kalau katakan sesuatu itu yang tak sepatutnya ditegur, memang jenis kaki kutuk, memang nak mengutuk je, kan? Oh, yang ni kita kena sabar banyak. Yang disebut oleh Allah tadi, kita kena lenyapkan, matikan segala kemarahan yang wujud pada waktu itu. Itu lebih baik. Wallahu alam. Cukup kita yang kelima. InsyaAllah yang keenam kita dah sambung pada kuliah bulan depan. Berharaplah akan redha Allah semata-mata. Jadi tuan-tuan yang berhajat lagi nak kurma ajwa. Ada yang sebut najwa, bukan najwa, ajwa. Kan? Ustaz, nak kurma najwa? Mana pula najwa, ajwa? Tamar ajwa. Ada lagi sekilo RM90. Dalam kereta dalam kereta saya, siapa yang berhajat. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdinas siratal mustaqim. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.